Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Fatimah Azharah binti Muhammad Isroman. InsyaAllah pada kali ini saya nak berkongsi tentang satu ilmu yang mungkin ramai yang terlepas pandang. Dan saya harap kalian semua di luar sana dalam keadaan yang sihat dan sentiasa dilindungi oleh Allah di mana jua kalian berada, dan sentiasa jaga kesihatan diri disebabkan sekarang kita telah dilanda oleh wabak penyakit. Jadi sentiasa lindungi diri dan duduk di rumah. Okey, sebelum kita masuk kepada topik yang kita akan bincangkan pada hari ini, saya ingin memberitahu anda semua apakah topik yang saya akan bincang pada hari ini, iaitu peranan mahasiswa dalam memberi kefahaman kepada masyarakat tentang ancaman bid'ah dan khurafat. Sebelum itu, bukalah mata, bukalah minda. Mari sama-sama kita dengarkan apa itu khurafat dan apa itu bid'ah. Yang pertama, khurafat itu ialah perkara karut ataupun kepercayaan karut yang direka-reka dan diadakan untuk membentuk satu keyakinan tentang akan berlakunya baik atau buruk terhadap satu pekerjaan berpandukan kepada perbuatan dan kejadian alam yang berlaku, dengan mentafsirkan kejadian itu akan membawa bala bencana atau membawa tuah keberuntungan kepada seseorang. So dapat kita lihat kat situ, perkara khurafat ni merupakan perkara yang diada-adakan. Dan contoh amalan khurafat yang dapat saya tekankan dekat sini adalah seperti membuang ancak, memakai tangkal, kepercayaan kepada nasib sial dan majal seperti orang buat, seperti membuang sial apa semua, dan kepercayaan kepada jin dengan meminta pertolongan daripadanya untuk kepentingan diri sendiri. Seperti mana yang kalian tahu, asal usul khurafat ni telah berlaku daripada zaman dahulu lagi, di mana ada seorang pemuda daripada satu kampung ni, dia telah dibawa oleh segolongan jin dan dia telah tinggal lama dengan jin tersebut. Lalu sampai suatu masa jin tersebut memulangkan dirinya kembali ke kampung itu dan dia cuba untuk menyampaikan peristiwa itu kepada orang kampung, tapi orang-orang kampung pada ketika itu tidak mempercayai beliau sama sekali, malah mengatakan bahawa perkara yang mereka sendiri tidak lihat itu merupakan perkara yang karut dan perkara khurafat, dan mereka tidak boleh menerima sesuatu perkara yang mereka sendiri tidak melihat tentang hal itu. Okey, sekarang kita dah faham apa itu khurafat. So sekarang kita masuk kepada bid'ah pula. Bid'ah di dalam Islam terbahagi kepada dua, dan ini merupakan pendapat beberapa ulama, iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Seperti mana kita tahu, bid'ah hasanah ialah bid'ah yang bid'ah hasanah ialah perkara baru yang diadakan dalam agama tapi tak ada larangan untuk kita melakukannya, seperti baca ayat Yasin pada malam Jumaat, perkara-perkara ibadah yang dilakukan secara berlebihan tetapi Rasulullah tak buat, tapi perkara itu tidak ada larangan di dalam agama. Manakala bid'ah dalalah pula ialah perkara baru yang bertentangan dengan syariat Islam, di mana perkara itu diada-adakan dan Nabi tak buat, dan perkara itu salah satu daripada perkara yang dilarang daripada agama dan hukumnya adalah sesat. Contoh yang saya boleh bagi adalah seperti adat membuang sial ataupun perkara-perkara yang kita tambahkan dalam ibadah seperti menambah bilangan rakaat. Okey, baiklah, setelah kita meneliti apa itu khurafat dan bid'ah, kita dapat fahami beberapa perkara tentang itu, dan kita terus masuk kepada topik yang utama, iaitu peranan mahasiswa dalam memberi kefahaman kepada masyarakat tentang ancaman bid'ah dan khurafat. Jadi, apakah peranan mahasiswa ni dalam memberi kefahaman kepada masyarakat ni? Yang pertama, mahasiswa perlulah menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya dalam menekankan tentang keburukan amalan bid'ah dan khurafat itu sendiri di dalam media, di mana mereka boleh buat posting, video, penerangan dan sebagainya. Dan saya rasa semua mahasiswa mempunyai kepandaian dalam membuat posting ataupun video, dan di situ mereka perlu menekankan tentang ilmu-ilmu buruknya perbuatan khurafat dan bid'ah dalalah tersebut. Antara usaha lain ialah mahasiswa boleh menyebarluaskan atau memberikan pendedahan tentang hadis-hadis sahih Rasulullah SAW dalam memberi ancaman tentang buruknya perkara bid'ah dalalah dan khurafat itu tadi,
melalui media sosial, di mana hadis-hadis itu mereka boleh cipta melalui poster ataupun infografik, di mana agar orang yang membacanya mereka lebih faham, mereka lebih mudah untuk menerima maklumat ataupun memahami hadis Rasulullah itu dengan cara yang mudah difahami. Seterusnya, mahasiswa juga boleh membuat pengajian ilmu secara berterusan di media sosial seperti IG Live, FB, dengan menjemput beberapa ustaz-ustaz yang berpengalaman seperti Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Azhar Haidros, dalam memberi penekanan tentang keburukan perbuatan khurafat dan bidah ini. Dan daripada situ, bukan sahaja orang yang dekat dengan kita, malah orang di seluruh dunia dapat melihat video tersebut dan mengetahui betapa buruknya perbuatan khurafat dan bidah itu. Dan seterusnya, mahasiswa juga boleh membuat kempen ataupun dakwah di jalanan dengan menyediakan beberapa helaian kertas, ya, di mana di dalam kertas itu mahasiswa boleh meletakkan beberapa info tentang penekanan keburukan perbuatan khurafat dan bid'ah, dan lalu disebarkan kepada orang ramai. Jadi dengan usaha itu, orang ramai dapat menerima maklumat secara langsung dan mereka dapat mengetahui dan mereka dapat berusaha untuk mengelakkan diri mereka daripada terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Sebagai kesimpulan, seperti mana kita tahu, perbuatan khurafat dan bid'ah dalalah ini merupakan perkara yang tidak disebut di dalam Al-Quran dan Nabi sendiri tidak buat. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah menjauhkan diri daripada perbuatan tersebut, kerana ia tidak digalakkan dan dia tidak diperintahkan oleh Allah SWT, dan perkara itu merupakan perkara yang diada-adakan. Jadi sebagai mahasiswa yang berperanan dalam memberikan kefahaman, mereka perlu sentiasa berhati-hati dalam memberikan kefahaman itu, agar kefahaman dan ilmu yang diberikan benar-benar bertepatan dengan seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran, supaya masyarakat dapat mengetahui dan dapat mudah memahami, serta dapat mengajak seluruh umat Islam agar segera meninggalkan dan mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam perbuatan khurafat dan bid'ah itu tadi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kita bertemu lagi pada video yang seterusnya dengan pelbagai lagi maklumat dan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.